mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rahmat Allah. Biasanya malam Rabu, malam Khamis ni saya selain daripada bertugas Maghrib dan Isyak di sini, biasanya di bawah di bilik kuliah kita, dan buat masa ni kuliah itu dilaksanakan dalam bentuk online, ya. Tapi malam ini kuliah itu online dan juga bersemuka, bersemuka dengan tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi kuliah tafsir malam ini kita jadikan ceramah Isra' Mi'raj. Senang cerita tuan, baik. Cerita berkenaan dengan Al-Isra' wal Mi'raj bukanlah cerita baru. Cerita yang kita tak pernah miss dan tak pernah terlepas. Tiap-tiap tahun bila sampai bulan Rajab, kita akan memperingati peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Dan sudah pasti, ya, sebab dan faktor utama kita mengenang Al-Isra' wal Mi'raj ialah kerana dia melibatkan keimanan kita kepada perkara-perkara yang ghaib, perkara-perkara yang tidak dapat dilihat. Kerana dia berkaitan dengan keimanan kita dengan suatu perkara luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan berlakunya kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita bercerita berkenaan dengan Al-Isra' wal Mi'raj, ia adalah bertujuan untuk meningkatkan keimanan. Keimanan hanya akan meningkat apabila ilmu kita bertambah, ya. Kerana iman itu asasnya ialah ilmu. Maka semakin berilmu kita, semakin bermaklumat kita tentang Al-Isra' wal Mi'raj, maka ia membawa kepada semakin kuat, kukuh, teguh iman kita, ya. Bukan sahaja kepada Al-Isra' wal Mi'raj secara khusus, tetapi lebih-lebih lagi kepada agama yang kita, ya, yang kita anuti, yang kita, ya, sayangi, yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ini sebagai suatu nikmat yang paling hebat, paling besar dalam hidup kita semua. Dan yang kedua, pastinya Isra' wal Mi'raj itu adalah sangat penting kerana dia berkaitan dengan seorang insan. Seorang insan yang bukan insan biasa, tetapi ia adalah kekasih Allah. Ia berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setahun kita, setiap peristiwa yang berlaku yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita kenangkan. Bukan hanya Maulidur Rasul, bukan hanya Maulidur Rasul, ya. Bila kita menyambut Ma'al Hijrah, ia berkenaan dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila berkaitan dengan, ya, dengan Maulidur Rasul, ia berkenaan dengan kelahiran dan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berkaitan dengan nuzulul Quran, bulan puasa nanti,
Tuan-tuan perempuan, doa mudah-mudahan kita dapat menghidupkan semula malam-malam Ramadan seperti mana sebelum ini. Tuan-tuan tolong doa ya. Kita usaha, namun yang menentukan ialah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nampaknya bilangan semakin turun. Hari ini 1400 lebih kan. Semakin turun. Mudah-mudahan ya menjelang Ramadan nanti biar dia tak berlangsung ataupun mana keadaan yang sangat kondusif untuk kita berkumpul semula dalam rumah Allah yang kita kasihi ini. Amin ya rabbal alamin. Kita sambut apa lagi tuan-tuan? Ya, Maulidur Rasul sudah, Ma'al Hijrah sudah, kan? Isra Mi'raj. Sebab apa? Dia berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud tidak ada suatu peristiwa yang kita sambut pada setiap tahun itu yang berupa tahunan yang tidak berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Sebab agama ini tidak akan jadi seperti ini tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita mengenang Al-Isra wal Mi'raj, ia adalah mengenang sejarah perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menghayati setiap pengajaran. Dia bukan hanya sirah, tetapi fiqhus sirah, pengajaran. Apa yang ada di sebalik itu, apa yang tersirat di sebalik yang tersurat. Kalau orang dah biasa dengan Isra Mi'raj ni, dia dah hafal dah tuan-tuan. Lepas ni apa, lepas ni apa, lepas ni apa. Kan Nabi dibawa ke mana, Nabi ya, dijumpa Nabi apa, langit pertama, kedua, semua dia tahu. Tapi adakah itu sahaja yang sebenarnya nak kita faham daripada Al-Isra wal Mi'raj? Itu dia. Dan seterusnya, sudah pasti bila kita menghayati setiap episod perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kita akan bersyukur, rasa bersyukur, rasa terhutang budi dengan nikmat iman dan Islam yang ada pada kita semua. Itu dia punya rentetan daripada mengenang Al-Isra wal Mi'raj. Dan bila kita menghargai, kita bersyukur tentang nikmat iman dan Islam, kita akan mencorakkan kehidupan kita mengikut acuan agama Allah. Hidup beragama, hidup bersyariat. Ya. Sebab apa kita kena hidup bersyariat tuan-tuan perempuan? Kerana kita hendak mati juga dalam keadaan bersyariat. Kita hendak diambil nyawa oleh Allah semasa kita dalam keadaan beriman kepada Allah. Sebab itu banyak-banyak doa, ya, supaya Allah ambil nyawa kita ketika kita berada dalam keadaan yang terbaik. Iman kita iman yang terbaik ketika itu, amal kita amal yang terbaik ketika itu, hati jiwa kita, sanubari kita yang terbaik ketika itu. Ketika itulah Allah ambil nyawa kita tuan-tuan dan perempuan. Ini yang kita nak. Bukan cerita hidup aja tuan-tuan, cerita nak mati. Itu sebenarnya. Kerana hidup ni sementara. Berapa lama sangatlah kita nak hidup tuan-tuan kan? Berapa lama sangat yang kita duk sia-siakan hidup kita dengan macam-macam perkara. Kita lalai, kita leka, kita sibuk dengan keduniaan tanpa memikirkan akhirat. Tahu-tahu kita dah sakit, tahu-tahu kita dah tua, tahu-tahu lenguh dah pinggang kita, tak boleh nak duduk dah, nak semayang seperti biasa tak boleh, kena pakai kursi. Tahu-tahu Allah ambil nyawa kita. Ni yang kita nak fikir. Baik, ada 47 slide tuan-tuan, baru nombor 2. 47 kan pukul 1 nampak.
Baik. So bila berlakunya Al-Isra' wal Mi'raj ni tuan-tuan, ada khilaf, perbahasan dalam kalangan ulama bila berlaku Isra' Mi'raj. Bila kata ada perselisihan pendapat, maknanya benda ni tidak dikonfirmkan secara pasti. Ya. Bila sebenar-benarnya tarikh dan masa berlaku Al-Isra' wal Mi'raj. Jadi saya bawakan pandangan-pandangan ulama. At-Tabari kata tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul. An-Nawawi dan Al-Qurtubi kata 5 tahun selepas itu. Ya. Ada yang kata malam 27 Rejab 10 tahun selepas kerasulan. Ada yang kata 16 bulan sebelum hijrah, iaitu Ramadan tahun 12. Ada yang kata setahun 2 bulan sebelum hijrah, iaitu Muharram tahun 13. Ada yang kata setahun sebelum hijrah, iaitu Rabiul Awal tahun 13. Ini pandangan banyak. Dan yang antara yang rajih, yang utamalah, iaitu 27 Rejab setahun sebelum hijrah. Senang cerita, Al-Isra' wal Mi'raj ni berlaku sebelum hijrah. Dia tak berlaku lepas hijrah. Ya. Nabi belum lagi berpindah ke Madinah. Ini antara pendapat yang terhampir aqrabu ila as-shawab, ya, iaitu pandangan yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Jadi kalau kita tengok sinopsis Isra' ni, Isra' ni dia ada dua dalam satu. Sebab tu namanya Al-Isra' wal Mi'raj. Isra' ni perjalanan bumi, tempat ke tempat. Mi'raj perjalanan, ya, daripada bumi ke Sidratul Muntaha, ke langit. So ada yang horizontal, orang kampung kata horizontal, ada yang vertical. Cerita cakap orang putih macam yoyo je kan. Cakap ni 9, minta maaf ya, terlopeh pula cakap ni 9. Baik. Jadi kalau kita tengok sinopsis, inilah yang saya bentangkan ni, apa yang berlaku pada malam itu. Ya, tapi saya tak nak ambil yang ni dulu. Apa sebab saya tahu masa tidak mengizinkan. So kita ambil yang, ya, kata orang ni sebenarnya yang muatan dulu. Tahu muatan? Yang penting dulu. Yang pentingnya kita tengok pada ayat Quran. Ini yang saya nak bawakan tuan-tuan. Ya. Macam mana kita nak menyingkap Al-Isra' wal Mi'raj daripada perspektif Quran. Apa yang Allah ceritakan dalam Quran berkenaan Al-Isra' wal Mi'raj. Allah berfirman dalam suratul Isra', a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maksudnya maha suci Allah yang memperjalankan, yang betulnya memperjalankan hambanya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari dari Masjid Al-Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. So kita nak tengok word by word dalam ayat pertama surah Al-Isra' ini. Okey, tengok perkataan subhana. Allah kata subhana. Subhana mana apa? Maha suci Allah. Dalam Quran tuan-tuan ada perkataan-perkataan yang dinamakan sebagai adawatut tanzih. Adawat at-tanzih. Tanzih mana apa? Menyucikan Allah, penyucian. Mana perkataan-perkataan ni kalau kita jumpa fungsi dia sama, iaitu untuk menyucikan Allah daripada apa? Daripada semua yang tidak layak bagi Allah sebagai Tuhan, pada zatnya, pada
ya, pada sifatnya dan pada af'al. Ini kalimah subhana. Dan juga kalimah ta'ala, ya, subhana dan juga kalimah ta'ala, antara kalimah yang berfungsi sebagai adawatut tanzih, ya. Dan bila kita kata maha suci Allah, maknanya menyucikan Allah Ta'ala daripada perkara yang tidak layak baginya sebagai Tuhan, ya, untuk menegaskan betapa tidak samanya Allah dengan makhluk, ya. Sebab apa? Apa hikmah surah Al-Isra ni ataupun peristiwa Al-Isra ini, wal Mi'raj ini dimulakan dengan kalimah subhana, maha suci. Maknanya nak beritahu, ya, peristiwa ni, peristiwa Isra Mi'raj ni tak boleh difahami dengan sebenar-benarnya bila dilihat dengan kacamata makhluk, kacamata manusia, perspektif manusiawi, tak boleh, ya. Dan peraturan makhluk tak boleh, sebab dia perkara luar biasa, dia mukjizat, dia perkara luar biasa yang dipanggil, ya, khariqatul adah, yang berlawanan dengan adat, mencari adat. Macam mana tak mencari adat? Nabi berjalan dalam tempoh kurang daripada 1 malam daripada Masjidil Haram di Mekah ke Palestin, yang sebenarnya boleh mengambil masa seminggu atau lebih daripada itu. Bila Nabi naik pula ke Sidratul Muntaha, ke langit, balik sebelum subuh dah sampai. Jadi mestilah benda yang pelik. Pelik pada siapa? Tu dia. Pelik pada makhluk, pelik pada peraturan makhluk. Jadi bila Allah sebut subhana, maha suci Allah, mana tak pelik dah. Tak pelik bagi Allah sebagai Tuhan. Yang peliknya bagi manusia. Nampak? Sebab itu bila Nabi pagi itu, bila pagi Nabi dah sampai, Nabi risau macam mana nak sampaikan peristiwa ni, nak beritahu pada para sahabat ni macam mana nanti reaksi dia orang ni, benda pelik ni. Dan bila Nabi beritahu, maka jadilah apa yang terjadi. Ada yang bertambah kuat imannya, ada yang keluar daripada Islam, ada yang dah memang kafir, bertambah-tambahlah kekufurannya dan sebagainya. Jadi perkataan subhanallazi itu sudah memadai, sudah mencukupi untuk kita faham bahawa, ya, Al-Isra wal Mi'raj itu ialah perkara yang hanya Allah sahaja yang menguruskan. Disambung lagi, allazi asra bi'abdi, yang telah memperjalankan hambanya lailan, pada waktu malam. Kalau kita belajar bahasa Arab, kalau diguna perkataan asra, maknanya apa? Ya, dia Allah yang memperjalankan. Mana Nabi tidak berjalan sendiri, Nabi dibawa, diperjalankan, ya. Bukan Nabi berjalan, Nabi diperjalankan. Siapa yang memperjalankan Nabi? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dengan cara macam mana? Itu ada peraturannya. Ada, walaupun dengan asbab yang namanya binatang yang namanya burak. Tapi kalau tak ada burak, boleh tak? Boleh. Allah Maha Kuasa. Tapi Allah tunjukkan, ya, kekuasaannya dengan mengadakan suatu kenderaan bagi Nabi untuk menaikinya. Yang kenderaan itu juga pelik, ya. Yang kenderaan itu juga sifatnya pelik. Tapi kerana yang memperjalankan itu Allah Subhanallah, itu
Maha suci Allah. Makna jangan ada sedikit pun dalam hati kita yang mana kita kata takkanlah boleh buat macam ni, magic sangat. Tak, jangan. Sebab kalimah subhanallah itu, subhanalladzi, sudah memadai sebenarnya. Ya. Jadi bila disebut asra bi abdihi, dan kalimah bi'abdihi itu menunjukkan perjalanan al-Isra' wal Mi'raj itu Nabi diperjalankan dengan roh dan jasad. Bukan roh Nabi berjalan, jasad ada dekat Mekah, tidak. Tapi roh dan jasad. Sebab tu disebutkan bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Maknanya tubuhnya dan rohnya sekali. Yang kedua, kalau kata Nabi hanya berjalan dengan rohnya saja, tak belik tuan. Dia tak akan jadi mukjizat. Ya tak? Macam kita lah, kalau kita kata malam tadi saya mimpi, ya, saya makan malam atau sarapan pagi dengan Presiden Amerika Syarikat yang baru. Contohnya kan. Pelik. Pelik apanya? Mimpi, roh berjalan, tak pelik. Tapi bila roh dan jasad, pelik. Itu. Ya. Dan bila disebutkan lafaz bi'abdihi, Allah tak sebut alladhi asra bi rasulihi. Kan? Ada tak Allah kata Allah memperjalankan rasulnya? Tidak. Allah kata memperjalankan hambanya. Apa hikmahnya? Saya ni menghuraikan apa yang ulama-ulama tafsir sebut, ya. Bukan saya memandai-mandai tuan, ya. Cuma di sini saya tak adalah nak buat citation, ya. Tafsir apa kan. Tapi saya terus terangkan. Kalau itu kena buat seminar Isra' Mi'raj. Kan. Jadi ceramah aja, tak ada apa. Ya. Jadi bila Allah kata Allah memperjalankan hambanya, dan kita tahu peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj ini adalah merupakan peristiwa yang sangat istimewa, yang tidak pernah berlaku pada mana-mana Rasul, hanya berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan istimewanya Isra' Mi'raj ini daripada awal sehingga akhirnya pada malam yang istimewa, Rasul yang istimewa, kenderaan yang istimewa, tempat permulaan pengakhiran yang istimewa, membawa sesuatu yang istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh nak gambar, tuan. Tak boleh nak gambarkan kehebatan Al-Isra' wal Mi'raj itu. Jadi bila Allah sebut bi'abdihi, maka pasti ada sesuatu yang istimewa pada perkataan hamba. Hambanya, mana hamba Allah, merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mana Allah menjemput hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Allah sedang menanti hambanya, kerana kemuliaan menjadi hamba Allah itu adalah segala-galanya. Ya, kita kena ingat beza antara menjadi hamba Allah dengan hamba makhluk. Jadi hamba Allah, makin menjadi hamba Allah, makin mulia di sisi Allah. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasulullah ni merupakan hamba Allah yang terbaik. Tapi kalau kita jadi hamba manusia, makin hina ke makin mulia, tuan? Makin hina. Kan? Jadi hamba Allah makin mulia, jadi hamba makhluk makin hina. Itu sifat. Itu sifat. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan hamba Allah yang paling Allah kasih. Dan bila Allah kasih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah buktikan dengan peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Dan kita tahu berlakunya Al-Isra' wal Mi'raj ini setelah berlakunya satu tahun yang namanya Amul Huzn, tahun
duka cita, tahun kesedihan. Sebab apa sedih? Sebab Nabi kehilangan dua orang yang paling banyak jasanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, isterinya yang dikasihi, dan juga pakciknya, ya, iaitu Abu Talib, yang telah meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman. Mana kesedihan Nabi itu bertali temali, berturut-turut, ya. Maka untuk mengubat kesedihan Nabi itu, Allah jemput Nabi. Allah perjalankan Nabi dengan suatu perjalanan istimewa yang melampaui akal fikiran manusia, yang melampaui peraturan makhluk di bumi. Dan Allah namakan dia sebagai Al-Isra wal Mi'raj. Jadi kalau dalam konteks menjadi hamba ni, macam mana kita nak corakkan diri kita nak jadi hamba Allah, nak jadi mulia? Memanglah kita tak boleh jadi Nabi, tapi nak berakhlak seperti akhlak Nabi, nak beriman seperti imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini tuan-tuan tengok dan lihat dalam surah Al-Furqan ayat 63 sehingga akhir. Saya tak nak cerita ni. Itu kemudian ceramah kemudian nanti. Nak tahu apa ciri-ciri hamba Allah yang dengannya kita boleh mencorakkan diri kita untuk jadi hamba Allah, nak jadi mulia semulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak sama, memang takkan sama. Cuma nak jadi hamba Allah, lihatlah surah Al-Furqan ayat 63 sehingga akhir. Situ saya ringkaskan. Saya tak teranglah. Kita lompat-lompatlah tuan kan. Saya ceramah ni biasa 2-3 jam tuan. Tapi kalau malam tak sampai dah. Tak sempat, ya. Baik, insya-Allah. Okey, kita terus saja. Jadi bila kata asra bi abdihi lailan, lailan mana pada waktu malam. Kalau kata lailatan, lailatan ada ta marbutah di hujungnya. Lailatan pun pada waktu malam, tapi beza antara lailan tak ada ta marbutah dengan lailatan. Kan? Beza. Apa beza ni? Kalau Allah kata subhanallazi asra bi 'abdihi lailan, maknanya pada mana-mana bahagian malam, tak komplit satu malam, itu maksud lailan. Kalau Allah sebut subhanallazi asra bi 'abdihi lailatan, maknanya komplit satu malam, daripada maghrib sampai subuh esok, sebelum subuh, itu satu malam, lailatan. Jadi bila kata lailan, maknanya mana-mana bahagian dalam malam. Sebab itu Nabi berlakunya sebelum lepas Isyak, kan? Lepas itu Nabi balik pun tak sampai, tak subuh lagi. Itu dia kata tempohnya kurang daripada satu malam. Okay. Ya. Jadi tujuannya ialah sebagai suatu ujian keimanan kepada manusia terhadap perkara ghaib tadi saya sebut dah. Al-Isra wal Mi'raj merupakan suatu ujian keimanan. Kepada siapa? Kepada orang Islam, kepada para sahabat. Mereka teruji dengan peristiwa ini, ya. Dan berlakulah apa yang berlaku. Bila kata ujian, pastilah ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Itu perkara biasa. Sebab itu dalam hidup ni tuan-tuan kan, kita tahu kita akan diuji, betul tak? Ada orang diuji dengan isteri, ada orang diuji dengan suami, ada orang diuji dengan apa? Wanita, harta, tahta, lebih kurang. Ya, 3 tahun tu kan. Macam-macam ujian tu kan? Macam-macam ujian. Jadi kita minta pada Allah, kalaulah kita diuji, ya Allah, kalau kau nak uji aku, ujilah dengan ujian yang dengannya menyebabkan aku akan bertambah hampir kepadamu, ya Allah.
yang akan aku keluar daripadanya dengan berjaya, bukan dengan kegagalan. Itu kita kena minta, ya. Jadi semua orang berhadapan dengan ujian yang berbeza-beza. Ujian saya berbeza, tuan-tuan berbeza, puan-puan berbeza, ya. Jadi kita hadaplah, katakan hadaplah ujian itu dengan iman dan takwa. Dan bila disebutkan antara hikmahnya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada orang tanya, apa Ustaz tak ke masjid Nabi? Kan saya dah kata Nabi belum berhijrah, mana datang masjid Nabi? Ada orang tanya tu, apa asal tak daripada Masjidil Haram ke Masjid Nabawi? Mana datang Masjid Nabawi masa tu? Belum hijrah lagi. Baru dia tahu, kan? Jadi daripada Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, menunjukkan kemuliaan kedua-dua tempat ini, ya, iaitu Al-Masjidil Haram dan juga Al-Masjid Al-Aqsa. Kalau tak guna huraikan panjang, tak apa, saya ringkaskan, ya. Sabda Nabi SAW antara bentuk kemuliaan, Nabi kata, la tashuddur rihala illa thalathati masajid, masjidi hadha wal masjidil haram wal masjidil aqsa. Nabi kata, janganlah kamu bersusah payah dalam bermusafir, melainkan untuk pergi ke 3 tempat, iaitu masjidku, Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Jadi kita ni mesti ada cita-cita, keazaman untuk pergi ke 3 masjid, kan? Dan sekarang ni kita dalam, mudah-mudahan Allah permudahkan. Alhamdulillah kita dapat begitu yang baik daripada Perdana Menteri kita, bahawa kuota haji ditambah 10,000, kan? Jadi mudah-mudahan siapa yang dah dapat panggilan ke atau hampir-hampir ke, mudah-mudahan insya-Allah dapat pergi ke tanah suci pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, masjid yang pertama di dunia, Allah berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah Allah yang pertama dibina untuk manusia di mana? Bi Bakkah, iaitu di Mekah. Yang sifatnya mubarakan wa hudan lil alamin. Dan hadis yang lain, Nabi pernah bersabda, hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, daripada Abu Dzar, qala qultu ya Rasulullah, Abu Dzar tanya Nabi, ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awal, mana satu masjid pertama dibina di atas muka bumi? Nabi jawab, al-Masjidil Haram. Qultu thumma ay, kemudian masjid apa? Nabi menjawab, al-Masjidil Aqsa, ya. Qultu kam bainahuma, Abu Dzar tanya, berapa lama masa antara pembinaan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Nabi kata, 40 sanah, 40 tahun. Ya. Thumma qala haythuma adrakatka as-salah fasalli wal ardu laka masjid. Dan Nabi kata, bila atau di mana sahaja kamu masuk waktu salat, maknanya di mana saja kamu berada, maka salatlah, kerana bumi ini semuanya adalah suci untuk dijadikan tempat sujud, untuk masjid, tempat sujud, untuk sembahyang, ya. Dan menunjukkan bahawa hubungan antara agama samawi, kita tahu Mekah ni, ya, yang merupakan tempat agama Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Al-Masjid Al-Aqsa merupakan tempat bagi agama-agama bagi ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Menunjukkan bahawa semua agama samawi ini adalah sama dalam satu perkara, terasnya sama, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani, semuanya mengajak kepada tauhid, yang mengajak kepada mengesakan Allah. Jadi bila dah diselewengkan, itu cerita lain. Tapi asasnya dulu semuanya mengajak kepada tauhid, ya. Dan antara lagi kita tengok
Bila perjalanan Al-Isra' tu daripada masjid ke masjid, masjid ke masjid, menunjukkan kepada kita kepentingan masjid sebagai institusi yang menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu masa masjid tutup dulu kita bimbang, tuan kan? Sedih kita. Bulan Ramadan tahun lepas saya rasa Ramadan yang paling pilu lah, paling sebab kita merasanya, tuan-tuan. Tak pernah dan tak terbayang kita masjid kita tak boleh kita nak pergi semayang tarawih, nak hidupkan bulan Ramadan. Kan ada video-video yang kawan-kawan hantar daripada Makkah, daripada Madinah tu. Bila kita tengok, menitik air mata kita, sedih. Kesedihan tu tak terungkap dengan kata-kata. Sebab apa? Hati kita ni sentiasa terikat dengan rumah Allah. Mudah-mudahan ia menjadi tanda kebaikan kepada kita. Bila hati kita sentiasa terkait dengan rumah Allah, kan? Kita bukan, orang kata, kita bukan nak jadi orang yang sentiasa suka mengecam, kan? Bila masjid tutup, bising macam-macam. Ni dah buka, tak datang pula. Bukan, contohnya lah. Apa nak buat, kan? Jadi tak nak komen lebih-lebih lah, ya. Kemudian Allah kata, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya. Berkati sekeliling al masjidil aqsa. Dah masuk waktu ke? Belum. Kalau waktu kita azan dulu, betul kita sambung sikit. Ya. Keberkatan di sekitar. Masuk dah. Okey. Kita azan dulu, ya. Insya-Allah. Allahu akbar.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah sayyidina Muhammadin wa wasilatan baik, kita sambung sampai buku 9 boleh? Kan? Boleh lah ya saya? 9 baik. Alladhi barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya, mana sekeliling Masjid Aqsa itu. Dan ada dua jenis keberkatan yang Allah beri kepada Al-Aqsa. Yang pertama, berkat atau keberkatan yang bersifat keduniaan. Apa dia? Kesuburan tanah di sekitar kawasan tersebut. Memang tanah di sekitar asal di Palestin, Syria, Lebanon, ni semua tempat-tempat subur, bumi Syam subur. Kalau buah zaitun yang terbaik ialah daripada situ. Sebab tu dia punya minyak zaitun yang kalau daripada belah sana memang mahal, sebab kualiti yang tidak ada pada tempat lain. Itu keduniaan. Adapun keberkatan itu yang kedua ialah berkat dari sudut keagamaan, kerana Al-Aqsa sebagai asas kepada dakwah para rasul seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan lain-lain. Dan tempat turunnya wahyu dan malaikat, itu keberkatan yang ada pada Al-Masjidil Aqsa. Jadi apa tujuannya Allah adakan Al-Isra wal Mi'raj ini? Tengok, linuriyahu min ayatina. Tujuan Isra itu untuk kami, yakni Allah memperlihatkan kepadanya. Siapa? Nabi SAW. Apa yang diperlihatkan? Min ayatina, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Kalimah linuriyahu, siapa belajar bahasa Arab dia tahu maksud linuriyahu mana apa? Untuk memperlihatkan. Tadi memperjalankan kan? Allah memperjalankan Nabi tak boleh berjalan sendiri, Allah perjalankan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Yang ini Allah memperlihatkan. Mana apa? Semua peristiwa yang pelik-pelik yang kita tahu, kita dah hafal pun, kita dah tahu cerita Nabi nampak orang macam ni, Nabi buat macam ni, Nabi, benda pelik-pelik kan, yang berupa simbolik kepada apa yang bahkan akan berlaku kepada umat dia dan balasan yang akan mereka terima di akhirat besok. Benda-benda tu adalah min ayatina, daripada tanda-tanda kebesaran kami. Allah perlihatkan. Apa maksud perlihatkan? Maknanya Nabi memang tak boleh nampak benda tu, tapi bila Allah perlihatkan, Nabi jadi boleh nampak. Nampak tak? Asalnya tak nampak, tapi bila Allah perlihatkan jadi nampak. Itu maksud linuriyahu. Jadi kalau kata bila Allah dah memperjalankan, Allah juga yang memperlihatkan, pelik ke tuan-tuan kalau dia betul-betul terjadi? Tak pelik. Tak pelik di sisi Allah, kerana yang menguruskan, yang kata apa, yang bertindak secara sepenuhnya dalam Al-Isra wal Mi'raj ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimah subhana tu tuan-tuan kena ingat. Dan apabila Nabi diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala sepanjang perjalanan Isra dan Mi'raj itu, apa sebenarnya hikmah di situ? Pepatah Arab kata laisal ikhbar kal muayanah. Bukanlah pemberitahuan itu. Ikhbar ni maknanya pemberitahuan, kita cerita, cakap, beritahu. Tak sama dengan mengalami peristiwa itu. Betul tak? Orang yang dah pernah pergi ke Mekah,
pernah pergi haji, pernah pergi umrah, dengan orang yang mengajar haji umrah tapi tak pernah pergi haji umrah. Dia tahu teori-teori tapi dia tak pernah pergi haji. Sama ke tak? Kalau dia bercerita lah, tak sama. Hatta kalau dia tahu dekat Mekah tu ada aiskrim kan, kita balik tawaf, kita makan aiskrim kan, biasalah tu makan aiskrim, makan burger, makan apa nama tu, makan jus buah-buahan, tak? Mango juice, ya, makan koktail. Teringat dah tu, mula teringat dah tu kan. Orang yang dah rasa baru dia boleh cerita. Dia kata, oh, dekat hotel ni, sebelah ni ada ni, sebelah ni ada, sebab dia dah pergi. Orang yang tak pernah pergi tak boleh cerita. Kalau dia cerita pun takkan sama dengan orang yang dah mengalami. Itu maksudnya. Jadi Allah ajak Nabi untuk mengalami, ya, untuk beri Nabi suatu pengalaman. Sebab itu kita kata pengalaman itu, ya, the best teacher kan. Cikgu yang paling bagus ialah pengalaman. Baru betul, sebab kita dah alami. Jadi Nabi mengalami peristiwa itu, melihat sendiri janji-janji Allah, melihat sendiri, ya, bagaimana Allah menggambarkan umat Nabi akhir zaman dan sebagainya. Dan antara tujuan yang penting ialah Nabi, Allah SWT nak beri Nabi suatu, dia panggil tasliyah. Tasliyah ni dalam bahasa kita motivasi lah, motivasi, ya, suatu semangat, memugar semula semangat Nabi yang ketika itu dalam keadaan yang down, dalam keadaan yang kecewa, sedih, ya, dengan apa yang berlaku, ya. Jadi Allah jemput Nabi alami sendiri. Sebab tu dalam hidup kita pun tuan-tuan kan, kalau kita rasa kita kan stres kan, biasalah kerja ni memang ada stres. Orang tak kerja pun hari ni makin banyak stres kan. Stres ni di mana-mana. Jadi nak release stres tu, kita berjalan, melancong kan. Tak boleh melancong, stres juga. Ni dah buka balik dah, boleh melancong ke negeri-negeri. Tak boleh bawa kereta sendiri, naik bas pelancongan. Anda kan, tak apalah, aktif balik lah kan. Pelancongan di negara kita, pelancongan domestik. Jemputlah pergi, nak pergi Langkawi ke pergi apa kan. Adalah orang-orang yang akan bawa kita nanti. Nak lepas geram kan. Jangan ni lah, ikut SOP lah ya. Jadi Nabi sedang bersedih dengan kehilangan kedua-dua orang yang dikasihinya. Dan Nabi juga bersedih dengan peristiwa dakwah Nabi ke Taif. Tuan-tuan, Nabi pergi Taif berapa lama tuan-tuan? Ya? Nabi masuk Taif 10 hari tak salah saya. Balik daripada Taif tak seorang pun beriman kepada Nabi SAW. On the way tu baru ada seorang beriman. Siapa namanya? Adas. Kalau kita ingat kan, ya, kita pergi Mekah, ada travel yang buat, ya, apa namanya, lawatan kan ke Taif kan. Antara tempat lawat ke Taif tu Masjid Adas, Sayyidina Adas. Itu dia. Seorang tu masuk Islam, yang lain semua belum masuk Islam masa tu. Tapi itu yang maksudnya Nabi sedih. Jadi Allah jemput Nabi, bagi Nabi pengalaman yang sangat berharga, ya, yang luar biasa untuk pujuk hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan buktinya ialah dalam surah Al-Isra sebelum dia, surah An-Nahl ayat 127, Allah berfirman, wasbir wama sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap perbuatan dan telatah golongan yang ingkar itu, dan tiadalah berhasil kesabaranmu melainkan dengan pemohon pertolongan Allah, dan janganlah engkau berduka cita terhadap kedegilan mereka, dan janganlah engkau bersempit dada disebabkan tipu daya mereka lakukan. Sebagai manusia kita kan, kita memanglah, Nabi SAW sebagai manusia, Nabi juga rasa kecewa. Ada ketika Nabi lemah semangat, ada ketika Nabi, ya, bersedih. Jadi ini perkara biasa.
Jadi Allah sangat mengetahui Nabi SAW, dan Allah hiburkan Nabi, berikan tasliyah pada Nabi SAW, motivasi. Dan inilah antara kemuncaknya, iaitu peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Jadi saya nak bawa tuan-tuan, Al-Aqsa sekarang dalam ancaman. Mana nampak lah ya, tak nampak tak apalah, tengok kemudian lah nanti. Di mana sebenarnya Al-Masjid Al-Aqsa ini tuan-tuan? Sekejap saya nak tunjukkan satu slide lain. Ini dia. Sekejap. Pula hilang sekejap Baik. Tak boleh buka pula dah. Tadi boleh test tadi. Sekejap. Oh ni dia dah ada dah. Tak perasan. Sekejap Bismillah. Tak boleh buka pula. Sekejap. Tak boleh buka tuan. Tak apalah ya. Jadi tak boleh buka, kita tengok gambar yang ni lah. Dah langsung boleh buka semua. Dah jam dah. Ini dia. Semua tak? Lain keluar. Ya. Tolong technical tengok sikit. Bukan ni kan? Okey. Okey, tengok di sini Di manakah kawasan Al-Masjid Al-Aqsa yang sebenar? Adakah yang ini? Gambar ini kan. Biasa kita tengok kan dalam video ke dalam gambar, biasa yang ini orang kata ini Masjid Al-Aqsa. Okey. Adakah yang ini? Kan? Ada dua gambar biasa orang tunjuk kan? Okey. Jadi sebenarnya dua-dua tu dalam kawasan Al-Masjid Al-Aqsa. Yang betul-betul ni dia. Ni semua ni, kawasan ni yang tunjukkan ni, ini semua adalah Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Di situ ada empat kata landmark yang utama dalamnya, itu dipanggil Al-Jami'ul Qibli. Yang kedua Qubbatus Sakhrah yang warna emas ni. Kemudian Al-Musalla Al-Marawani yang ketiga. Yang keempat Haid Al-Buraq. Ini yang sekarang ni jadi tempat Wailing Hall, yang tempat orang Yahudi. Wailing Wall, Wailing Wall, maknanya tempat orang Yahudi menangis tu. Bukan menangis, dia meratap, yang dia anjuk-anjuk kepala tu kan, dari situ tepi ni. Ya.
Okey. Ni dia. Ni semua adalah dalam kawasan jadi ni semua ni pagar ni, ni semua ni. Ni dia. Mana besar, kawasan dia besar. Ya. Dia dipanggil Al-Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Okey, tak apa. Itu saja. Oh, sekejap. Dia terpadam tadi. Sekejap buka balik. Baik. Okey. Okey. Kemudiannya saya tunjukkan gambar bagaimana keadaan Al-Aqsa hari ini sekarang. Ini dia. Ya, ini keadaan di bawah tanah Al-Aqsa. Ya, orang Yahudi Zionis dia gali, dia buat terowong-terowong yang sangat banyak di bawah itu. Ni yang saya kata tadi, gambar apa tadi? Yang Haid Al-Buraq tadi, tempat apa nama? Tempat dia apa beribadah situ. Dia tepi dia kata tempat inilah ya tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam menambat Buraq. Ya, di situ. Ni kesan daripada ya terowong yang banyak di bawah Masjid Al-Aqsa menyebabkan binaan ni jadi retak. Tengok. Ni gambaran dia lah. Sengaja dibuat begitu oleh Israel. Ni rosak, banyak rosak. Ya. Tuan, bayangkan di bawah ni terowong sebesar itu. Ya, macam mana nak kuat ke atas? Ni. Apa benda yang dicari oleh Zionis ni? Dia nak cari bukti. Bukti bahawa Al-Aqsa itu dibina di atas runtuhan suatu tempat yang dipanggil Haikal Sulaiman, the Temple of Solomon. Ini ya, Zionis Yahudi mahu meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Itu tujuan dia sebenarnya. Akan digantikan dengan the Temple of Solomon ataupun Haikal Sulaiman. Dia kata istana Nabi Sulaiman dulu di situlah. Jadi dia nak bina balik untuk menunggu kedatangan The Messiah. Siapa tu? Dajjal. Ya, bukan COVID-19 Dajjal menunggu Dajjal. So kepercayaan mereka ialah untuk menunggu kelahiran anak lembu merah. Bila nanti lahir, ada anak lembu merah ni lahir, dia merah semua, maka dah dekat dah tu. Jadi lembu itu akan disembelih, dibakar abunya, dibakar dan abunya ditabur di Masjid Al-Aqsa, dan akan nampak bentuk Haikal Sulaiman di situ. Masa itu dah kena bina lah. So bersedia untuk meruntuhkan dengan membina terowong di bawah. Ni dia punya gambar Haikal Sulaiman yang akan dibina setelah atau di atas runtuhan Al-Masjidil Al-Aqsa. Bila? Wallahu a'lam. Ini dia punya peta dah ada tuan, gambaran dia dah ada. Ini yang dikatakan anak lembu merah. Ini dah tahun bila saya tak ingat, ni dah lama dah. Jadi dia kata, oh ini tanda anak lembu merah ni, so kita kena runtuhkan sekarang sebab dah lahir dah lembu merah. Tiba-tiba dia tengok kat lembu merah tu, tak merah semua rupa. Ada uban. Ada uban rupanya dekat lembu ni, tak merah semua, tengok tu. Dia kata even two white hairs anywhere upon the lembu ni kan. Ya. Maksudnya render it unfit. Tak layak. Maknanya bukan lembu ni lah. Oh, lembu lain. Kena tunggulah lembu kan. Ni. Dah siap dah. Ini simbol kan? Simbol Yahudi. Dan orang
pakaian orang yang akan menyembelih lembu tu pun dah siap. Ni baju kan. Macam baju imam besar pada degaan tu. Kayak serban. Kan? Pisaunya pun dah siap. Dah siap pisau ni. Ni dia punya ni lah. Mereka ni lah. Ni yang berlaku sekarang. Okey. So di situ cerita pasal ayat pertama dalam surah Al-Isra. Jadi kemudian dalam Quran ayat yang bercerita tentang Mi'raj dalam surah An-Najmi, ayat 1 hingga 18. Okey, kalau siapa nak tahu kena baca balik daripada ayat 1 hingga 18 surah An-Najmi, wan najmi idha hawa sehingga laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ini cerita Mi'raj. Saya tak nak detailkanlah So Mi'raj juga Nabi ada peristiwa yang Nabi naik daripada Masjid Al-Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, naik dengan Jibril alaihi salam. Jadi naik sampai pintu langit pertama, Nabi jumpa Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Nabi disambut gembira oleh Nabi Adam dengan pujian marhaban bibni salih wan nabi salih, selamat datang anak yang mulia dan nabi yang mulia. Nampak? Kemudian Nabi diberikan gambaran ada meja yang ada daging busuk yang baik dimakan yang busuk. Mana umat yang tinggalkan yang halal dan kejar yang haram. Dah ada isteri yang halal pergi cari wanita yang haram. Ini semua Nabi dah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang berbibir seperti unta, mulut terbuka dan disumbat dengan bara api neraka, keluar daripada dubur terjerit-jerit. Nabi tanya Jibril, siapakah ini wahai Jibril? Jibril kata, inilah umatmu yang balasan terhadap umatmu yang makan harta anak yatim. Nampak diperlihatkan lagi, Nabi diperlihatkan lagi wanita yang digantung buah dada mereka menjerit-jerit. Nabi bertanya, siapakah ini Jibril? Jibril kata, wanita yang berzina. Jadi semua ni Nabi dapat lihat pada malam itu. Kemudian Nabi naik pada langit kedua, jumpa Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga Nabi Yusuf alaihissalam, keempat Nabi Idris alaihissalam, kelima Nabi Harun alaihissalam, dan keenam Nabi Musa alaihissalam. Dan ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi diperlihatkan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, tempat malaikat. Dan Baitul Ma'mur ni sangat luas, besar. Dan ada 70,000 malaikat yang keluar tidak masuk lagi. Maknanya terlalu besar. Terlalu besar. Dan sekali lagi Nabi dibawakan bejana, ada madu. Ini semua cerita-cerita yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Nabi menerima kefarduan salat 50 waktu. Sembahyang 50 waktu, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau 50 waktu, kita ada 24 jam. 24 jam kali 2, 48. Mana apa? Dalam tempoh sejam kita semayang 2 kali. Kan? 2 kali semayang dalam tempoh sejam. Itu baru 48, belum 50. Ini yang 5 kali pun ramai yang kantoi, ramai yang tak semayang. Kan? Agak-agak kalau 50 macam mana kan? Allah tahu, Allah kesian. Jadi Allah gambarkan peristiwa itu bila Nabi Musa menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya meringankan, minta keringanan. Akhirnya jadi 5 waktu sahaja. Habis diskaun tu. Habis diskaun 5 waktu. Apa lagi? Jadi hargailah solat itu. Baik. Jadi yang lain tu saya tak nak urailah, sebab ada perbahasan-perbahasan yang lain. Jadi kesimpulannya, pengajarannya ialah Islam adalah suatu agama jihad dan dakwah. Mana agama yang perlu kita berusaha, perlu kita berkorban. Tak boleh nak relax-relax, tak boleh.
tuan-tuan datang ke masjid ni pada malam ni, ada maksud pengorbanan di situ, ada maksud mujahadah dan jihad di situ. Nanti tuan-tuan kongsi cerita saya cakap ni dengan kawan-kawan, ada maksud dakwah di situ. Itu di Islam. Ya, di kita orang Islam mesti jadi umat yang cintakan dakwah, cintakan perkara yang mengajak kepada kebaikan, bencikan kemungkaran. Itu dia. Ya. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengajarannya telah melakukan segala-galanya untuk umat. Apa yang Nabi tak buat tuan-tuan untuk kita semua? Semua telah Nabi lakukan. Namun persoalannya, adakah kita pula telah melakukan segala-galanya untuk agama Allah? Apa dah kita sumbangkan kepada agama Allah ni tuan-tuan? Tanya soalan ni pada diri kita masing-masing. Apa telah kita buat untuk agama? Yang ketiga, iblis, syaitan, nafsu, Yahudi, Nasrani sentiasa menjadi musuh kita. Ini musuh-musuh kita ni. Ya, dan isytiharkanlah permusuhan kita terhadap mereka. Ini jelas. Yang musuh tetap musuh. Jangan yang kawan dianggap musuh, musuh dianggap kawan. Habis. Kan? Yang ketiga, yang keempat, salat merupakan hadiah istimewa daripada Allah kepada kita. Generasi yang hancur ialah generasi yang mengabaikan salat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Bila manusia itu meninggalkan generasi yang mensia-siakan solat, habis. Wattaba'u asy-syahawat, generasi itu akan jadi generasi yang menuruti segala kehendak hawa nafsu. Dia ikut nafsu je. Ya. Fasawfa yalqawna ghayya, mereka akan terpesong, tersasar daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, masjid mesti berfungsi sebaik mungkin. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan, ya, imarahkanlah rumah-rumah Allah, sama ada yang dekat dengan rumah penempatan tuan-tuan atau yang macam masjid kita. Datanglah. Di Masjid Putra ni macam-macam aktiviti kita ada. InsyaAllah kita akan mula balik kuliah-kuliah kita. Ada yang tak sangka saya dah berkuliah di masjid ni dah berpuluh tahun. Daripada tahun 2004, 16 tahun dah saya berkuliah di masjid ni. Ada lagi yang tak tahu, ya? Ada yang tanya, ada kuliah tafsir ya di masjid ni? Oh, ada. Dah 16 tahun dah kuliah. Ada orang tak tahu lagi, ya? Daripada saya muda sampai saya tua dah ni. Jadi kita nak fungsikan balik masjid kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan kena bantu. Datanglah. Ya, kita ada Baitul Mahabbah, siapa yang susah-susah kita boleh tolong. Adanya kita panggil gerobok rezeki, kita ada Baitul Mahabbah. Jadi kita buat sedaya upaya untuk masyarakat, khususnya di sekitar Putrajaya, insya-Allah. Jangan segan-segan datang Masjid Putra, tuan, ya. Jangan segan, datanglah. Yang seterusnya, maksiat hanya mengundang kesengsaraan di dunia dan akhirat. Jangan sekali-kali buat maksiat walaupun kecil-kecilan. Jangan, jauhkan. Dan jangan rasa selesa dalam melakukan maksiat. Jangan. Dia datang keselesaan dalam melakukan maksiat, maknanya kita dalam bahaya, red zone. Bila kita rasa selesa dalam melakukan maksiat. Iman dan akidah merupakan benteng yang paling ampuh bagi setiap umat Islam. Betul. Iman dan akidah. So kita kena mantapkan iman kita, akidah kita dengan ilmu, dengan amal. Ya. Dan muslim serta muslimah, lelaki dan perempuan, mesti saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, macam mana Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Tengoklah macam mana pengorbanan Khadijah, yang asalnya wanita yang kaya raya, akhirnya semuanya diberikan kepada Nabi SAW demi dakwah, demi mengajak manusia kepada agama Allah. Jadi banyaklah pengajaran sebenarnya, saya tak tercover, tak dapat nak cover semua, tapi insya-Allah mudah-mudahan ada satu dua pengajaran yang tuan-tuan dan puan-puan boleh bawa balik, ya, amalkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin.
Itu sahaja, jumpa lagi. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa 'azzim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.